Pantai Timur Sabah khususnya Lahad Datu akan mendapat manfaat besar berikutan pelancaran 3 pelaburan di kluster industri minyak sawit POIC Lahad Datu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata pelaburan itu jelas membuktikan usaha kerajaan negeri menyerlahkan potensi ekonomi Pantai Timur Sabah sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi baharu melalui perindustrian. Datuk Haji Ji berucap melancarkan terminal penyimpanan minyak Neptune dan penapisan di POIC Lahad Datu serta pertukaran dokumen antara POIC Sabah Sdn Bhd dan TS Asia Jetama Sdn Bhd dan Legenda Biomas Sdn Bhd di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri Kewangan Negeri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Usaha bersama Jetama Sdn Bhd dengan POIC Sabah untuk memperkenalkan sistem modular penyegaran bagi menghasilkan air industri adalah yang pertama bagi Sabah. Pelaburan itu membuka jalan untuk sumber tambahan air industri yang membolehkan air diminum dari sistem berkenaan untuk penggunaan domestik dan komersial. Datuk Haji Ji juga mengalu-alukan kompleks penyimpanan bahan api dengan rancangan untuk aktiviti penyulingan masa depan oleh TS Asia Green Infrastructure. Projek mercua tanda itu bertujuan membangunkan terminal penyimpanan minyak dan kilang penapisan bertaraf dunia sekaligus mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai hub tenaga strategik di rantau ini. Dianggarkan 3,500 pekerjaan akan diwujudkan. TS Asia sekaligus menyumbang kepada pengukuhan usaha Malaysia ke arah pekerja berkemahiran. Program Outreach Santuni Wanita akan diteruskan di 17 kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sabah tahun ini. Tahun lalu, program berkenaan telah dilaksana di 56 kawasan Dun dengan 4,807 wanita berjaya disantuni. Program ini antara usaha memperkasa wanita menerusi perkongsian ilmu melibatkan aspek keusahawanan, sosial, ekonomi dan perundangan. Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan mereka terutama sekali dari segi kekeluargaan, penjagaan kekeluargaan. Yang mana jika kita lihat pada hari ini memang semakin moden, memang semakin banyak cabaran-cabaran yang dihadapi oleh wanita-wanita kita. Datuk James ditemui media selepas menyempurnakan penutupan program Outreach Santuni Wanita bertemakan merakyatkan perkhidmatan ke arah kesejahteraan wanita. Perkembangan banjir. Setakat 8 malam tadi, jumlah penduduk terjejas yang berlindung di 7 pusat pemindahan sementara PPS di Telupit dan Paitan kekal 413 penduduk melibatkan 124 keluarga. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, 350 penduduk daripada 102 keluarga masih ditempatkan di 5 PPS di Telupit, manakala 63 penduduk daripada 22 keluarga berlindung di 2 PPS di Paitan. Sementara itu, penolong pegawai daerah Telupit Muhammad Nasrul Omar berkata keadaan banjir di Telupit semakin pulih. Situasi sekarang trend air adalah menurun, tapi pada masa sekarang pihak APM membuat pemantauan untuk langkah berjaga-jaga sekiranya berlaku peningkatan air lagi. Beliau berkata demikian kepada RTM ketika ditemui di PPS Masjid Lama Kampung Gana Jati, Telupit. Sementara itu, Pegawai Pertahanan Awam Daerah Telupit Lieutenant Pertahanan Awam Adrian Dauli berkata walaupun terdapat beberapa kekangan dalam pemindahan penduduk terjejas banjir, pihaknya sentiasa bersiap siaga setiap masa. Umat Islam di negeri ini disarankan untuk terus meningkatkan fokus dalam ibadah puasa semasa bulan Ramadan. Mufti Negeri Datuk Bungsu Aziz Jaafar berkata, bulan Ramadan memberi banyak manfaat kepada umat Islam. Umat Islam juga disaran agar sentiasa melakukan kebaikan sesama manusia tanpa mengira agama. Ibadah puasa ini memberikan signifikan kepada ibadah yang lain, perbaiki solat, perbaiki kebajikan, perbanyakkan zikir, perbanyakkan kebaikan kepada semua manusia, Muslim dan non-Muslim. InsyaAllah dia akan meningkatkan darjat ketakwaan hasil daripada puasa kita insyaAllah. Beliau ditemui pemberita dalam pelancaran Majlis Ruqyah Hilal Rasmi Ramadan, Syawal dan Zulhijjah di Balai Cerap Al-Biruni Negeri Sabah, Tanjung Dumpil, Putatan. Sementara itu, Majlis Bacaan Doa Selamat sempena melihat anak bulan Ramadan diadakan di Istana Sri Kinabalu dihadiri Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman. Bacaan doa selamat disampaikan Mufti Negeri manakala solat Maghrib dan solat Isyak berjemaah dipimpin oleh Imam Masjid Negeri Suhaidi Kuanting.
Jelajah Ramadan 2025 edisi ke-13 yang bermula semalam sehingga 20 Mac depan dengan tema Seiring Sejalan merupakan inisiatif tanggungjawab Corporate RTM bagi menyemarakkan semangat Ramadan di seluruh negara. Konvoi skuad Jelajah Ramadan melibatkan 34 juruhebah dari stesen radio RTM itu akan menjelajah 13 negeri dengan konsep 13 negeri, 13 golongan sasar menggunakan 25 kenderaan. Jelajah Ramadan bermula di Kota Kinabalu, Sabah dan berakhir di Sungai Udang, Melaka. Peserta konvoi akan menyantuni golongan kurang berkemampuan dan menyalurkan sumbangan dalam bentuk kewangan, barangan keperluan harian dan makanan asas. Masyarakat setempat ditemui teruja dan menyambut baik program Jelajah Ramadan ini. Alhamdulillah, sebab ini first time dapatkan, jadi bersyukurlah, happy. Ya betul, salah satu rezeki juga kan untuk yang macam tidak mampu kan. Tapi ini yang RTM ni kan dia yang hari ini yang saya join ni kan dia bagi macam sumbangan untuk OKU sebab anak saya salah satu dari penerima itulah bantuan bakul makanan. Salah satu alternatif yang terbaik yang dilakukan oleh pihak-pihak RTM sendiri sebab ya bersyukur sebab ada pihak yang memberi perhatian kepada pihak-pihak yang memerlukan. Tema Seiring Sejalan mencerminkan usaha 34 stesen radio RTM dalam memperkukuhkan hubungan dengan masyarakat melalui semangat perpaduan, keikhlasan dan kasih sayang. Masyarakat Islam di Kampung Piulu dan Baru Tulid disaran menjadikan Surau Al-Matin sebagai pusat aktiviti mendalami ilmu agama. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Ruslan Muharram berkata, ini kerana surau juga berperanan sebagai pusat aktiviti ilmu selain tempat untuk beribadah. Surau Al-Matin juga boleh diimarahkan dengan solat tarawih dan majlis ilmu sepanjang bulan Ramadan. Datuk Ruslan berucap merasmikan Surau Al-Matin, Kampung Piulu dan Baru Tulid Sok. Beliau berkata pembinaan surau ini dapat mewujudkan satu prasarana yang selesa untuk para jemaah. Dengan sokongan dan usaha berterusan daripada semua pihak, surau ini dapat dinaik taraf secara berperingkat bagi memberikan keselesaan yang lebih baik kepada jemaah. Dalam majlis ini, Datuk Ruslan turut menyampaikan sumbangan kepada asnaf sebagai persediaan mereka menyambut Ramadan. Pergerakan Wanita Parti Gagasan Rakyat Sabah akan melaksanakan pelbagai program di seluruh negeri menjelang Ramadan ini. Ketua Pergerakan Wanita Parti Gagasan Rakyat, Datuk Redona Bahanda berkata, antaranya program memasak bubur lambuk serta penyampaian sumbangan kepada keluarga yang memerlukan. Jentera Wanita Gagasan Rakyat Sabah akan mengunjungi pusat daerah mengundi di seluruh negeri sepanjang Ramadan ini. InsyaAllah di program bulan Ramadan pula kita ada beberapa program, antaranya adalah bubur lambuk dan juga gerak kerja utama wanita iaitu ziarah sayang di mana kita menyantuni pengundi-pengundi berterusan walaupun di bulan Ramadan insyaAllah. Beliau ditemui media dalam majlis tahlil dan doa selamat menjelang Ramadan di Sandakan. Sementara itu, Ketua Wanita Gagasan Rakyat Sungai Sebuga, Senator Anabel Suziana Perian berkata, pihaknya juga akan merangka pelbagai program bagi mengimarahkan bulan Ramadan. 250 peserta terdiri daripada orang awam, syarikat berdaftar dan agensi kerajaan sertai Jerayawara Dasar Gaji Progresif 2025 di Kota Kinabalu. Program Anjuran Pembangunan Sumber Manusia Berhad HRD Corp bertujuan memberi pendedahan mengenai manfaat yang diterima pekerja dan majikan. Ketua Cawangan HRD Corp Sabah, Hazrul Lizam Idris berkata, dasar tersebut merupakan inisiatif kerajaan untuk memperkenal struktur gaji lebih teratur, adil dan berdaya saing. Ia dirangka bagi meningkatkan taraf hidup pekerja dengan memberi ganjaran setimpal sumbangan mereka dalam pembangunan negara melalui peningkatan gaji mengikut kemajuan dalam pengalaman dan kemahiran. Jerayawara Dasar Gaji Progresif 2025 sebelum ini turut diadakan di Sandakan dan Tawau pada 20 dan 24 Februari lalu dengan penyertaan 268 orang. Baik, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Lydia Yusruna di Kuching. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.